TV KPM. Terus bersama kami dalam Sukses SPM 2021 pastinya di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hazrina Kasim untuk slot Sukses SPM 2021 Pecutan. Dan pastinya hari ini kita nak beri tumpuan 1 jam ini untuk calon-calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan bagi kertas hiasan dalaman. Baik, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut berkenaan dengan hiasan dalaman ini, apakah antara tip dan panduan yang perlu calon-calon SPM tahun ini mengetahui tentangnya? Apa kata sebelum tu kita berkenalan terlebih dahulu bersama dengan guru penyampai kita untuk hari ini. Jom kita saksikan profilnya. Itu dia tadi guru penyampai kita yang akan bersama-sama berkongsi antara panduan bagi kertas mata pelajaran hiasan dalaman. Ini dia saya nak perkenalkan Cikgu Muhammad Nazri Ugun, Guru Cemerlang Akademik, Sekolah Menengah Kebangsaan Takis Papar Sabah, ya, Johor Bahru. Ya, jauh. Apa khabar Cikgu Nazri? Sehat Alhamdulillah, Rina. Baik Cikgu, ala-ala kita dah sampai di sini. Betul. Di Didik TV KPM ini pastinya Cikgu juga nak memberikan antara tip dan juga panduan kepada calon-calon SPM kita menyentuh tentang mata pelajaran hiasan dalaman. Baik, hari ini apakah sebenarnya penghususan ataupun kepentingan yang Cikgu nak bawakan untuk 1 jam ini kepada murid-murid kita? Baiklah, terima kasih. Hari ini terima kasih Rina sekali lagi. Hari ini saya akan membentangkan beberapa teknik menjawab soalan pada bahagian A dan bahagian B untuk kertas 1. Baiklah, bersama ini juga saya akan membawa beberapa inovasi teknik menjawab soalan yang saya bangunkan untuk membantu murid ataupun calon cemerlang yang berada di kaca televisyen sekarang ini. Baiklah, saya teruskan, boleh? Silakan Cikgu. Sudah tentunya yang pastinya Cikgu akan berkongsi dengan kita terlebih dahulu berkenaan dengan format soalan dan teknik untuk mendapat markah. Yang pentingnya sekarang ni kita mahukan setiap calon-calon SPM memberikan perhatian fokus anda ketika ini bersama dengan Cikgu Nazri. Terus Cikgu, silakan. Okay, terima kasih. Baiklah, Sukses SPM 2021 Pecutan Mata Pelajaran Vocational Hiasan Dalaman, iaitu saya sendiri Cikgu Muhammad Nazri, dengan moto kita datang, kita lawan dan kita pasti lawan. Itu wajib tu kan. Sudah kita datang ke Dewan Peperiksaan, kita kena lawan. Soalan tu kita huraikan dan kita jawab soalan. Akhir sekali kita pastikan kita dapat tawan soalan tersebut dengan jawapan-jawapan yang bernas daripada calon cemerlang di kaca TV sekarang ini. Baik. Seterusnya, format kertas peperiksaan hiasan dalaman 7406/1. Kita akan lihat kepada ujian kertas 1 lah, ujian bertulis, item balas. Bahagian A ada 15 soalan akan diketengahkan. Bahagian B ada 4 soalan diketengahkan. Okey, kedua-duanya bahagian A 60% markah. Manakala bahagian B pula ialah 40% markah. Dicadangkan 2 jam untuk menjawab kedua-dua bahagian tersebut. Jadi untuk bahagian A 80 minit, bahagian B 40 minit sahaja. Seterusnya, potensi cemerlang A bagaimana? Adakah kertas 2 juga diambil kira? Kita lihat kertas 2 pentaksiran kompetensi modul tugasan modul pentaksiran 100 markah Februari tingkatan 4 hingga Julai tingkatan 5. Jadi modul dan markah ni saya yakin dan percaya murid cemerlang di kaca TV ini telah pun diajar, telah pun dididik dan telah tu mencapai potensi markah yang terbaik daripada guru-guru anda. Tahniah Cikgu ucapkan. Dan wajaran daripada bahagian A, bahagian B dan kertas 2 ni atau praktikal akan dicampur.
kita akan dapat jumlah yang baharu untuk markah kita, untuk skor yang lebih tinggi. Jadi sukacita cikgu terangkan di sini ialah potensi untuk dapat A itu memang sangat tinggi. Yang penting bahagian A sekurang-kurangnya 50%, okey, bahagian B sekurang-kurangnya 35%, dan bahagian kertas 2 cikgu yakin dan percaya hampir semua kompetensi modul telah anda lakukan, telah anda buat, dan markah pun telah diambil dan dimasukkan dalam data. Baiklah, seterusnya pula ialah elemen dan kehendak soalan. Kertas 1 bahagian A, elemen memahami, kehendak soalan memahami kaedah, seterusnya fakta, pengkelasan dan urutan. Kesemua bahagian elemen bahagian A ini kita akan huraikan lagi nanti pada paparan-paparan yang akan datang atau paparan selepas ini. Manakala bahagian B pula ada 3 elemen, iaitu membuat analisis, memahami dan mengaplikasi. Kalau kita lihat pada bahagian ini dia ada nyatakan 4 soalan. Okey, 4 soalan. Okey, tetapi bahagian B dia ada 3 elemen saja yang akan ditanya, iaitu pertama membuat analisis, kedua memahami dan mengaplikasi. Secara nyata dan jelas ada satu soalan, orang cakap soalan lebih kepada ketiga-tiga inilah. Di antara ini dia akan ada satu ekstra soalan. So, jadi bagi cikgu kepada murid cemerlang di Kaca TV sekarang ni, apabila anda mahir dalam buat analisis, peluang untuk anda untuk mendapat jawapan atau memberi jawapan yang lebih baik dan markah lebih baik adalah tinggi. Manakala kandungan kurikulum tingkatan 4, ini secara tidak langsung hari ini cikgu tampil dan cikgu datang dari Jawa, membuat Gunung Kinabalu cakap untuk memberi input yang terbaik kepada murid-murid cemerlang yang berada di hadapan cikgu. Okey. Secara langsung kita buat ulang kaji. Okey, kandungan kurikulum tingkatan 4. Modul 1, pengenalan tentang hiasan dalaman. Nombor 2, keselamatan. Ketiga, modul 3, lukisan. Modul 4, reka bentuk dalaman. Dan seterusnya kandungan kurikulum tingkatan 5 pula ialah nombor 5, modul 5, keemasan, nombor 6, aksesori hiasan, dan nombor 7 adalah projek keusahawanan. Dan ketujuh modul yang cikgu utarakan tadi telah pun dibuat dan disiapkan oleh pelajar cikgu yang berada di depan kaca TV semasa PDPC dan pembelajaran di rumah secara online dan juga pembelajaran dalam kelas. Dalam tempoh masa yang beberapa bulan saja kita terpaksa bekerja keras untuk menyiapkan modul-modul ni dan untuk memberi markah yang terbaik untuk calon cemerlang yang berada di hadapan cikgu. Baik. Itu menyentuh tentang secara ringkas ya cikgu ya. Betul. Penerangan berkenaan dengan format kertas 1 bagi mata pelajaran hiasan dalaman. Jadi kita nak berehat sekejap ya cikgu. Selepas ini kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2021 pecutan di mana fokus hari ini untuk calon-calon SPM yang bakal mengambil kertas ataupun mata pelajaran hiasan dalaman. Fokus tumpuan akan diberikan untuk menjawab kertas 1 bahagian A ini. Apakah antara panduannya? Kita bersama dengan Cikgu Nazri ketika ini. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Okey, sekali lagi kita bertemu untuk layan paparan yang seterusnya, itu teknik menjawab soalan bahagian A. Hari ini Cikgu mengetengahkan teknik menjawab soalan pada bahagian A dengan penggunaan akronim, iaitu FA, MI, LIS, JASA. Family JASA, maksud dia keluarga lah berjasa sama kita, dan lebih mudah untuk kita faham. Kenapa saya memilih FA, MI, LIS, JASA ialah FA, faham kehendak soalan. Pada bahagian A kita pertama, paling penting adalah kena faham apa kehendak soalan. Yang kedua, menyatakan kehendak soalan. Setelah kita faham, kita akan dapat menyatakan apakah kehendak soalan. Yang seterusnya, menganalisis secara logik akal, terutama soalan urutan, urutan, langkah dan proses. Ini menganalisis secara logik akal, tidak akan berlaku di antara contoh langkah yang kedua akan melangkau ke langkah pertama. Jarang berlaku. Contoh paling mudah. Paling mudah kita buat sini adalah macam kita masak nasi lah. Okay. Langkah pertama, terus kita menghidang. Sedangkan kita kena keluarkan periuk, kita kena bersihkan beras. Kalau tidak, dia proses kerja tu sudah tidak betul. Itulah maksud cikgu sini adalah logik akal. Kita kena keluarkan alat dan bahan dulu, baru proses kerja kita akan dapat lakukan. Bukannya proses kerja kita lakukan, baru keluar alat. Macam mana kita melakukan proses kerja kalau alat tiada? Inilah maksud
menganalisis secara logik akal, terutama soalan urutan langkah dan proses. Okey, ja pula ialah jawab soalan dengan teliti. Okey, kita cakna kepada masalah murid cuai bahagian A. Okay, dia rasa mudah, soalan ada tinggal pilih. Kecuaian ini berlaku menyebabkan ruginya kepada murid tersebut. Okay? Skor dia akan kurang disebabkan kecuaian satu markah dia menjaminkan untuk anda dapat cemerlang ataupun di sebaliknya. Dan seterusnya sah, periksa semula. Kita cakna tadi cakap kita ambil kisah kepada permasalahan kita ni. Kita risau, kita cuai, kita risau, kita terlalu yakin dan percaya, kita menjawab pun sesuka hati, tidak mengikut prosedur ataupun kehendak soalan yang seterusnya. Jadi familis jasa kita kena faham, kita kena faham soalan, menyatakan kehendak soalan, menganalisis secara logik akal terutama soalan urutan langkah dan proses, seterusnya jawab soalan dengan teliti, dan akhir sekali adalah periksa semula jawapan yang anda telah tanda tadi. Helaian seterusnya beberapa contoh kehendak soalan pada bahagian A. Contoh kehendak soalan. Pertama, fakta. Pengetahuan tentang maklumat am atau khusus sama ada fungsi ataupun tujuan. Ini tidak boleh disangkakan fakta. Benda ni kalau kita buat, kena benda ni yang alat ini akan diguna. Contoh, kita mau potong besi ataupun kita menggergaji, kita guna menggergaji kayu, kita kena guna gergaji. Tidak boleh guna pisau lah, parang, bagaikan. Itu tidak mengikut fakta yang sebenar. Okay. Contoh soalannya pula. Okay, ini contoh soalan. Raja 1 adalah merupakan contoh gubahan bunga yang pernah dibuat. Okay. Raja 1 ini contoh gubahan bunga lah. Gambar. Raja 1 berikut adalah merupakan sebahagian alatan yang digunakan dalam proses menggubah bunga. Alatan. Fakta. Tidak alat gubahan bunga tidak boleh dibuat ataupun gubahan bunga proses gubahan bunga itu akan tidak dapat dibuat dengan proses yang telah dinyatakan menggunakan alat. Jika benda itu tiada, fakta dia tidak betul, gubahan bunga ini tidak dapat dihasilkan. Seterusnya, tandakan right pada jawapan yang betul dan X ataupun salah pada alatan yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, kita tengok ni ada alatan . Okey, contoh alatan, ruang jawapan, gunting, pemotong sisi, span, pisau dan dawai bunga. Kita tengok jawapan dia. Okey, suka cikgu nyatakan di sini sambil kita tahu teknik menjawab soalan, cikgu teruskan dengan mengulang kaji secara langsung kepada proses menggubah bunga. Seperti yang telah kamu lakukan masa modul tingkatan 5, menggubah bunga. Baiklah, pertama. Okey, ini jawapan dia. Kita lihat kepada alatan. Pertama, gunting adalah peralatan. Seterusnya, pemotong sisi, kita kena tik lah. Okey. Span bukan alatan, dia adalah bahan untuk kita menyucuk bunga. Okey, ini salah. Jawapan yang salah, skema adalah betul. Okey, seterusnya pisau ada alatan untuk kita potong span. Akhir sekali adalah dawai bunga, betul. Jadi kesemua jawapan ni andai kata calon cemerlang yang di luar sana faham dan ingat dan dapat membanding dan beza antara alatan dan bahan, cukup yakin dan percaya 5 skor adalah milik anda. Baik. Cukup, ya. Cikgu, Okey. sambil cikgu terangkan tu, tiba-tiba saya terfikir tahu cikgu, kalau dari segi teknik soalannya sebegini, Okey. katakanlah calon dia tidak dapat menjawab soalan ini, tapi dia cuba untuk meneka. Okey. Jadi percubaannya di ruang jawapan tersebut mungkin diisikan sama ada semua jawapan itu adalah betul ataupun semua jawapan itu adalah salah. Adakah teknik ini dibenarkan? Sekurang-kurangnya calon boleh mendapat markah ataupun tidak. Oh, terima kasih Rina. Betul. Ini masalah yang selalu timbul di sekolah. Terima kasih mengingatkan saya. Okey, dalam kalangan murid ada yang dia leka tu cakap cuai, dia tanda right saja. Ada setengah dia cuai juga dia tanda salah, dan ada setengah skrip jawapan dia tanda right, X dia tidak buat. Begitulah sebaliknya. Apabila seperti soalan tadi, apabila murid menandakan right semua dan menandakan X ataupun salah semua, kesannya ialah kita mengandaikan murid tidak faham soalan, tidak faham kehendak jawapan. Maksudnya dia punya jawab soalan ni tandakan right pada jawapan betul, X pada alatan yang tidak berkaitan. Jadi istilahnya denda sini markah dia skor tidak dapat apa-apalah. Langsung tak dapat cikgu ya? Tak dapat, pasal ibaratnya persoalan tu tidak dijawab dengan betul.
Jangan larilah dia punya jawapan tu. Faham, cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Seterusnya pula, beberapa contoh kehendak soalan pada bahagian A iaitu urutan, pengetahuan tentang proses, langkah kerja dan prosedur yang betul. Mengikut urutan yang betul. Okey, kita lihat di sini. Soalan contoh bahagian A mengikut kehendak dan jenis soalan, itu soalan urutan. Raja X menunjukkan ruang tamu yang belum dicat. Ini, ruang tamu yang belum dicat. Baik, jadual X adalah penyataan langkah kerja mengecat dinding yang tidak mengikut urutan. Tidak mengikut urutan. Tidak ikut proses yang betul. Okey, ini adalah urutan penyataan langkah kerja. Susun penyataan langkah kerja berikut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E pada petak yang disediakan manakala langkah 5 adalah diterima. Diberi, contoh di sini, D. Okey, langkah 5 ni diberi ialah D, membersihkan ruang yang telah dicat. Dia sudah kepung kita punya jawapan. Dia terus pada yang kelima. Jadi cikgu, murid cikgu yang berpotensi, murid calon cemerlang di kaca TV sekarang ni, dia sudah ada satu jawapan yang di hujung nanti adalah membersihkan ruang yang telah dicat. Okey, kita tengok ikut urutan yang betul ialah A, menyediakan alatan dan bahan mengecat. Lepas tu E, mengacau cat sehingga rata. Satu C, membentangkan alas dan menutup soket. Okey, dan B, mengecat tepi dan bahagian tengah dinding. Ini adalah dia punya proses yang betul untuk kita mengecat ruang dinding tersebut. Sukacita cikgu terangkan di sini, ini adalah proses yang ada dalam modul yang telah kamu belajar sebelum ini. Dan kalau ikut yang sebenarnya, kalaulah dalam alam realiti, cikgu rasa tidak perlu benda-benda macam ni. Buat macam mana pun janji siap. Tetapi ini adalah kurikulum, kita kena ikut, kena akur dan patuh kepada proses yang sebenar. Okey, kita tengok. Dan apabila kita dapat jawab soalan ni, kita akan mendapat markah 4 markah. Seterusnya, kriteria. Apa dia soalan berbentuk kriteria? Soalan berbentuk kriteria pula ialah pengetahuan tentang perkara yang berkaitan ciri, sifat dan komponen. Okey, kriteria satu kenyataan dia ada ciri-ciri tertentu. Untuk bahagian soalan bahagian A inilah menerangkan. Contoh soalan macam ni. Penyataan berikut merupakan jenis konsep ruang dalaman. Modern contemporary, minimalis, Nusantara dan Inggeris. Berdasarkan kenyataan di atas, padankan konsep itu dengan pernyataan yang betul dalam ruang jawapan. Konsep ruang dalaman. Kita kena ingat kalau dalam keadaan macam ni kita sudah leka untuk soalan seterusnya, ingat kepada familis jasa. Kita faham soalan, kita tahu menyatakan kehendak soalan, menganalisis soalan, menjawab dan periksa semula. Kita lihat di sini pernyataan ruang jawapan. Warna pastel bermotifkan bunga-bungaan. Apa dia? Ruang yang terus bagi jawapan. Okey. Warna pastel bermotifkan bunga-bungaan adalah konsep Inggeris. Kalau kita tengok di rumah yang bunga kecil-kecil warna pink-pink tu, banyak itu adalah konsep Inggeris. Ya. Seterusnya, ruang yang luas, lapang dan sederhana, tidak syarat dengan aksesori, minimalis. Ini antara ruang rumah yang zaman sekarang menjadi tarikan utama. Yang penting kita ada ruang rumah untuk diri sendiri, privasi kita sendiri. Jadi kita mengenakan konsep yang minimalis. Tidak lagi memerlukan perabot yang besar-besar. Okay? Tidak lagi kita memerlukan orang cakap meja kopi yang besar. Cukup perabot yang seat 2 orang, tempat duduk 2 orang, meja kopi memadai untuk kita rehat. Sebab kita risau ruang yang kecil, perabot yang besar-besar macam tu mengganggu perjalanan kita berada di dalam rumah tersebut. Okey, seterusnya Nusantara. Tradisional daripada tanah liat, kayu dan rotan. Okey, ini Nusantara lah. Ini biasa kita di kampung-kampung kan. Ada yang minat kepada alam sikit, ada yang minat kepada daripada luar negara macam Bali macam tu, dia lebih kepada Nusantara macam itulah. Okey, seterusnya modern. Bentuk ringkas dan praktikal, warna-warna yang neutral dan keseimbangan. Ini modern. Ringkas dan mudah untuk kita akses benda ni. Maksudnya boleh kita rumah kita berkonsep moden, kita tidak perlu lagi hiasan dinding yang
gempak-gempak, perabot yang gempak-gempak, udah tu hiasan atas meja yang gempak, hamparan, kita punya table runner yang bling-bling, simple tapi nice orang cakap. Orang cakap sekarang ni ringkas dan mudah untuk diguna. Seterusnya kombinasi kaca, keluli, plastik dan kayu, ringkas, bergaya dan praktikal, itu modern contemporary. Okey, modern contemporary ni majoriti kita di sini menggunakan konsep macam ni lah. Kan tiba-tiba Muhammad datang beli kursi berosipkan kayu. Tiba-tiba abang pula kursi yang ada span dengan ada besi. Jadi kita tidak dapat elak benda-benda macam ni kecuali kalau itu adalah milik kita sendiri, rumah kita sendiri, kita akan ikut konsep yang ada macam ni. Jadi cikgu ulang kepada kriteria tadi ialah kriteria untuk ruang Inggeris adalah warna pastel bermotifkan bunga-bungaan. Okey. Minimalis pula ialah ruang yang luas dan lapang sederhana, tidak syarat pada aksesori. Nusantara pula ialah tradisional daripada tanah liat, kayu dan rotan. Dan seterusnya moden pula ialah bentuk ringkas, praktikal, warna-warna yang neutral dan keseimbangan. Dan akhir sekali adalah moden, kombinasi kaca, keluli, plastik dan kayu, ringkas, bergaya dan praktikal. Okay, kesemua ini adalah jawapan betul. Kamu layak mendapat 5 skor. Okay, seterusnya pengkelasan, pengetahuan tentang kategori dan kelompok di dalam satu kumpulan. Kita kelaskan kepada kumpulan. Tadi cikgu cakap tadi, apa dia alat, apa dia bahan. Bahan satu kelas tertentu, alat satu kelas tertentu. Jadi kita lihat pada ni, contoh. Berikut adalah bahan dan alatan yang menghasilkan model reka bentuk dalaman. Okey, ni tingkatan 4 murid cikgu sudah buat ni, model reka bentuk dalaman ruang bilik tidur kamu. Okey, dia akan bezakan bahan dan alatan. Kita kelaskan. Berikut adalah bahan dan alatan menghasilkan proses reka bentuk dalaman. Mounting board, plastik lusinar, glue gun dan pisau. Okey, kelaskan bahan dan alat tersebut dalam ruang yang disediakan. Kita kelaskan antara alat dan bahan. Okey, kita lihat bahan. Apa dia bahan? Bahan ialah mounting board dan plastik lusinar. Ini adalah bahan. Dan alat kita gunakan untuk mengoperate ni bahan ataupun kita guna pakai ni bahan. Contoh alatan glue gun dan pisau. Glue gun ni untuk melekatkan mounting itu tadi, membuat perabot, contoh dia buat dinding dan seterusnya. Pisau pula untuk memotong mounting board ataupun plastik lusinar. Okay, itulah tadi jawapan untuk bahagian A, jenis ataupun jenis soalan pengkelasan. Betul, 4 skor. Kaedah. Okay, ini kaedah pula, cara dan kaedah atau teknik yang melaksanakan tugas dan arahan kerja. Okay, kaedah ni, jadual 2 menunjukkan pernyataan kaedah menghasilkan reka bentuk ruang dalaman. Seperti yang tadi, reka bentuk ruang dalaman. Pertama, taklimat reka bentuk, lakaran idea awal, situasi dan masalah dan perkembangan idea. Berdasarkan jadual di atas, lengkapkan carta alir proses reka bentuk yang betul dalam ruang jawapan. Carta alir, kita lihat kepada pemikiran logik tadi. Kena, orang bilang, masuk carta alir kena mengalir lah. Macam dia satu proses ini, dia boleh melangkau proses yang lain. Kalau tidak, untuk menghasilkan proses ini tidak akan jadi. Okey, yang pertama, kita lihat situasi dan permasalahan atau masalah. Kita akan buat model hiasan dalaman asas. Contoh saya dengan mungkin pelanggan saya Rina. Dia kata, cikgu saya mau buat rumah. Konsep dia Inggeris. Saya mau ruang besar macam ni, berapa bilik, berapa tandas. Okey, situasi dan masalah. Kita bincang. Apa dia mau, apa masalah dia. Okey, seterusnya taklimat reka bentuk. Saya akan memberi taklimat ringkas kepada Rina tadi. Okey, taklimat dia simple sajalah. Okay, bentuk dinding macam mana, kemasan dia macam mana, satu persatu dia akan, kecuali kalau dia nak ada cadangan lain, dia akan tolong mencadangkan apa yang patut dia buat. Seterusnya setelah kita tahu situasi masalah, kita bagi taklimat reka bentuk, kita buat lakaran idea awal, kita melakar apa yang Rina mau tadi, macam mana bentuk dia. Lakaran awal ni akan memberi gambaran daripada permasalahan tadi. Lakaran ni memberi gambaran kepada taklimat reka bentuk yang telah kami bincang di awal tadi, prosesnya. Dan akhir sekali ialah perkembangan idea. Dari perlakaran baru kita kembangkan kepada idea-idea tertentu. Kepada konsep perabot, lantai, dinding dan ceiling
reka bentuk dalaman tersebut. Dan akhir sekali dokumentasi, kita akan dokumentkan semua apa yang telah kita bincangkan untuk kita hasilkan reka bentuk dalaman rumah Rina tadi. Baik, cikgu. Itu menyentuh tentang format ataupun teknik untuk menjawab soalan. Betul. Bagi bahagian A. Cikgu, kita nak berehat sekejap. Okay. Selepas ini anda jangan ke mana-mana. Kita kembali semula dalam Sukses SPM 2021 Pecutan, pastinya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Didik TV KPM, yang pastinya hari ini kita berada dalam slot Sukses SPM 2021 Pecutan untuk sama-sama mendapatkan panduan bagi menjawab kertas soalan dalam mata pelajaran Hiasan Dalaman bersama dengan Cikgu Nazri. Cikgu, tadi saya pun muskil juga. Kenapa hari ini Cikgu tiba-tiba hadiahkan saya payung pula, kipas. Cantik pula tu warna dia, cikgu. Apa kaitannya dengan apa yang cikgu nak terangkan nanti? Okey, kipas ni kalau ikut secara logiknya kita perlu untuk keselesaan kita lah. Betul. Andai kata panas, kita kena ada kipas kan. Andai kata contoh dalam ruang peperiksaan, murid saya menghadapi masalah, contoh dia tidak dapat menjawab soalan, dia lupa macam mana untuk menjawab soalan, dia lupa pada model-model tu. Apabila dia nampak kipas, dia akan lihat apa yang bakal saya terangkan hari ini. Silakan, cikgu. Okey, ini dia, kipas. Saya pun ada kipas. Sama juga seperti kamu ada kipas juga. Apa dia kipas? K ialah kenal pasti soalan. Ini teknik menjawab pada bahagian B. K, kenal pasti soalan, memahami kehendak, memahami dan menyatakan kehendak soalan. I, ingat. Kita kenal, kita kena ingat proses kerja dan modul pentaksiran, iaitu ingat semula proses kerja dan modul di bengkel yang telah anda buat. Ada 7 modul yang telah anda buat, kamu kena ingat semula. P, periksa dan kesan masalah, iaitu menyatakan permasalahan dan kehendak soalan. Kita periksa dan kita kesan apakah masalah atau kehendak soalan pada soalan tersebut. Seterusnya A, analisis, KIPA, analisis kehendak soalan. Jenis soalan, selesaikan masalah atau mengaplikasi proses kerja di tempat baharu atau menyatakan proses yang lama yang baru tanpa mengubah proses asal, iaitu menyatakan proses lama kepada yang baru tanpa mengubah proses asal. Okey, dalam menganalisisnya hanya ada 3 benda yang cikgu mahu murid cikgu calon cemerlang yang berada di luar sana faham. Yang pertama adalah menganalisis. Yang kedua, memahami. Macam yang kita faham. Faham pada modul kita aplikasikan dalam bentuk penulisan. Yang ketiga adalah menganalisis, memahami, mengaplikasi. Apa yang telah kamu buat di kelas, kamu aplikasikan di tempat baharu. Contoh, di kelas kamu pasang wallpaper, masa PDP seperti biasa, masang wallpaper di bengkel tersebut. Tapi pada bahagian ini dialihkan kepada situasi baru dalam bilik pengutua, contoh. Pada pelanggan, contoh. Jadi benda-benda macam tu kita hendaklah mahir untuk menganalisis sama ada kita memahami, kita huraikan apa yang kita tahu. Yang kedua, menganalisis bagaimana kita menghadapi masalah itu dan kita selesaikan. Mengaplikasi daripada contoh kemasan cat yang sudah rosak, dia mau ubah kepada kertas dinding. Kita aplikasi pemasangan kertas dinding yang pernah kita buat semasa di bengkel. K, akhir sekali adalah S, KIPAS adalah selesaikan jawab soalan atau menjawab soalan kebat, kemahiran berfikir, aras tinggi, dan jika perlu buat lakaran dekorasi mengikut kehendak soalan. Itulah Rina. Kenapa kipas saya bagi macam tu? Jadi saya faham, cikgu, rupanya ada teknik yang perlu diingat oleh calon-calon untuk memudahkan mereka menjawab, cikgu. Betul. Baik, teruskan, cikgu. Seterusnya, mengaplikasi. Terdapat beberapa contoh kehendak dan jenis soalan pada bahagian B, antaranya ialah mengaplikasi. Soalan seperti ini, murid akan menggunakan kaedah atau cara lama, pengalaman sedia ada, mengingat kepada situasi yang baharu. Pengetahuan sedia ada digunakan pakai untuk menyelesaikan permasalahan di tempat baru. Secara ringkasnya ialah cara lama, situasi baru diaplikasikan di tempat baru. Cara lama ialah kamu telah mengaplikasikan kerja praktikal tadi, modul tadi dalam bengkel
dengan cara lama. Maksudnya cara lama adalah di kawasan bengkel. Cara baharu di tempat yang baharu. Seperti yang cikgu cakap awal tadi, di ruang rumah pelanggan anda. Seterusnya, contoh soalan, Raja 2 menunjukkan ruang bilik tidur. Ini adalah gambar Raja ruang bilik tidur. Ini pada bahagian B ya. Bahagian B 10 markah. Cadangkan 3 jenis perabot yang sesuai dalam ruang tersebut. Bilik tidur. Saya yakin dan percaya murid-murid cikgu semasa buat model ruang hiasan dalaman tu dia sudah mahir. Dalam bilik tidur ada apa? Sebenarnya pertama mesti ada katil. Kedua kena ada meja sisi dan ketiga almari pakaian. Pengalaman sedia ada, dia tahu sudah jenis perabot yang akan diaplikasikan pada bilik tidur tersebut. Katil, betul. Almari baju dan meja sisi. Ini perabot-perabot yang biasanya ada di rumah ataupun ruang bilik pelajar cikgu yang berada di luar sana. Seterusnya B, lukis dan lakarkan 3 jenis perabot pada jawapan A. Setelah kita tahu ni mengaplikasi, kita sudah buat, kita menyatakan 3 peralatan tu yang perlu ada dalam bilik tidur tersebut. Bahagian B pula dia akan menjawab lukis dan lakarkan. Maksud ini kita telah jelaskan ketiga perabot. Bahagian B kita kena menggambarkan, menjelaskan kepada pemeriksa nanti, menjelaskan kepada individu yang bertanggungjawab untuk memberi skor lakaran 3 jenis perabot pada ruang jawapan tersebut. Apabila sudah ada lakaran macam tu, baru kita pemeriksa akan dapat skor yang lebih baik. Okey, seterusnya. Ini contoh. Almari baju, meja sisi dan katil. Ketiga elemen yang kamu lakar dan kamu lukis ni hendaklah buat sedikit penjelasan kepada perabot yang telah kamu lukis tadi. Maksudnya walaupun secara ringkas ya, kami ataupun pemeriksa yang akan datang, pemeriksa yang akan memeriksa, orang yang bertanggungjawab untuk memberi skor, lihat almari ini memang jelas almari. Lihat ni meja sisi memang jelas dan nyata adalah meja sisi. Dan akhir sekali katil, jelas dan nyata adalah katil. Tetapi ada lebih baik, kita buat juga penerangan almari, meja sisi dan katil. Kita risau, kita khawatir sedikit apabila lukisan ini tidak menjadi mengikut spek yang betul. Ada setengah pelajar dia lemah melukis tapi dia ada. Jadi apabila ada penerangan seperti macam ni, kita akan faham. Yang bertanggungjawab memberi skor akan faham, oh rupanya ini adalah katil. Ini adalah almari, ini adalah katil dan ini adalah meja sisi. Ini 6 markah. Seterusnya, huraikan jenis warna yang sesuai pada ruang tersebut. Okey. Jenis warna sejuk contohnya warna biru. Ini terpulang kepada calon cemerlang yang berada di luar sanalah. Terpulang dengan kamu mau warna apa ruang bilik kamu. Asal dia tidak menggepung kamu punya jawapan. Dia tidak cakap suasana yang dramatik, suasana yang panas, tidak. Dia memberi kebebasan kepada kamu, huraikan jenis warna yang sesuai pada ruang tersebut. Ikutlah selera kamu sendiri, ikutlah cita rasa kamu sendiri. Contoh di sini yang cukup bagi warna sejuk, contohnya warna biru. Seterusnya, soalan yang kedua untuk mengaplikasi cara lama kepada cara baru. Okey. Raja 2 menunjukkan kemasan kertas dinding. Okey, ini adalah kertas dinding. Pengalaman sedia ada. Berdasarkan Raja 2, nyatakan 2 alatan yang digunakan untuk mengukur kemasan kertas dinding. Mengukur. Okey, kena ingat, dia sudah mengecilkan dia punya soalan kepada mengukur. Dia tidak hanya cakap memasang kertas dinding. Kalau memasang, banyak peralatan kita boleh keluar. Ini mengukur. Dia skop kecilkan kepada mengukur. Apa dia yang boleh digunakan untuk mengukur? Pertama, pita ukur, senang, benang penanda. Untuk kita mengukur kertas dinding tersebut. Okey. B, mengaplikasi semua pemasangan kertas dinding. Kita tahu sudah alat dan bahan, kita mengaplikasikan semua pemasangan kertas dinding. Okey, kita nyatakan hasil kerja tangan kita. Okey, dalam kelas kamu potong kertas dinding, ukur dinding, kamu sapu gam, kamu angkat helaian pertama, lekat di kawasan dinding tersebut. Selepas tu kamu akan rapikan kepingan kedua dan hingga kepingan yang terakhir dan kemasan akhir yang seterusnya. Jadi huraikan 7 langkah memasang kertas dinding mengikut prosedur yang betul. Prosedur, ikut langkah yang betul. Okey, ini kita aplikasikan benda yang kamu telah buat dalam bengkel.
yang kamu telah lakukan semasa berada dalam bengkel, yang telah ditaksir oleh guru kamu sendiri, yang telah dibeli markah oleh guru kamu sendiri. Okey? Pertama, mengukur ketinggian dan lebar dinding. Kedua, memotong kertas dinding mengikut saiz ketinggian. Kita sudah ukur tinggi dan rendah dinding tersebut. Lepas itu baru kita menggunakan burus, ratakan dan melekatkan kertas dinding pada garis yang telah ditanda. Seterusnya, yang terakhir, meratakan kertas dinding menggunakan perata dinding, memotong lebihan kertas dinding di bahagian atas dan bawah, menggunakan pisau dan membersihkan permukaan kertas dinding menggunakan kain bersih. Cadangkan satu kemasan lembut selain daripada kertas dinding. Yang boleh kita buat adalah menggunakan cat. Menganalisis, terdapat beberapa contoh soalan menganalisis. Kebolehan untuk menganalisis masalah yang ada pada soalan dan mencadangkan cara mengatasi. Menganalisis kesan masalah, cara mengatasi. Ini masalah, nyatakan masalah, cara mengatasi masalah tersebut. Okey, kita lihat macam ni. Raja 3 menunjukkan ruang tamu sebuah rumah. Okey. Raja 3 menunjukkan ruang tamu sebuah rumah yang ingin diubah suai supaya kelihatan lebih kemas dan luas. Cadangan 3 aksesori hiasan yang dapat mewujudkan kesan ruang yang lebih kemas dan luas. 3 aksesori saya dah minta. Okey, pertama adalah rak dinding, cermin hiasan dan panel dinding kayu. Soalan kedua berdasarkan jawapan pada bahagian A, lakarkan penggunaan aksesori hiasan yang telah anda cadangkan pada ruang jawapan. Kita sudah kesan masalah di sini. Ini untuk menjawab masalah tersebut. Okey, selepas itu di sini berdasarkan jawapan, menjituhkan lagi kita punya jawapan berdasarkan lakaran yang kita akan buat sebentar lagi. Okey. 3 contoh lakaran. Ini pada bahagian B. Pun benda yang sama, cikgu minta tolong kepada calon cemerlang sana, buatlah kenyataan kepada objek yang kamu buat. Panel dinding kayu, cermin dan rak dinding untuk kita faham apakah maksud disampaikan oleh pelajar ataupun calon cemerlang berada di luar sana. Menganalisis, ini masalah yang berlaku, syarikat beroperasi secara haram, terpaksa ditutup. Berdasarkan kenyataan di atas, terangkan masalah syarikat tersebut. Pertama, beroperasi tanpa lesen dan tidak mendaftar pada penguasa tempatan. Macam mana kita mengatasi masalah tersebut? Dia kena buat profil syarikat. Dalam profil syarikat itu kita akan nyatakan 6 maklumat penting syarikat yang perlu ada dalam rancangan perniagaan. Yang pertama, nama syarikat, alamat syarikat, nombor telefon, jenis perniagaan, lokasi dan aktiviti perniagaan. Dan akhir sekali bahagian C, huraikan tujuan rancangan perniagaan tersebut. Kenapa perlu kita membuat rancangan perniagaan? Jawapannya ialah sebagai garis panduan pada usahawan dan pelabur untuk menilai potensi syarikat yang diusahakan. Dan akhir sekali memahami, menyatakan proses yang telah dibuat dan disampaikan pada situasi lain tanpa mengubah maksud proses tersebut. Ini memahami. Kita faham, kita aplikasi. Okey? Rawatan cemas terdapat dalam bengkel anda. Terangkan kegunaan peti rawatan cemas. Ini gambar peti rawatan cemas. Kepahaman, kamu faham apa dia tujuan peti rawatan cemas. Kita lihat. Digunakan untuk memberi bantuan segera atau rawatan kecemasan yang diberikan kepada mangsa yang cedera sebelum mendapat rawatan daripada doktor ataupun pihak hospital. B pula kita huraikan kaedah. Kita tahu macam apa fungsi peti potongan cemas, kaedah dia macam mana kita buat rawat. Macam mana kita merawat rawatan awal untuk kawan-kawan kita yang cedera dalam bengkel semasa proses memasang kemasan dinding contohnya kita lakukan. Pertama, hentikan pendarahan dengan menekan pada bahagian luka dan pembalut atau kain bersih. Kedua, basuh luka menggunakan air bersih. Bahagian tercedera hendaklah ditinggikan untuk mengurangkan pengaliran darah. Dan yang seterusnya ialah gantikan pembalut baharu di atasnya jika pembalut dibasahi darah. Dan C pula, namakan peruntukan undang-undang yang berkaitan keselamatan dan pekerjaan di Malaysia. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dan akhir sekali ialah pada bahagian B, memahami. Raja 7 menunjukkan prosedur menyapu cat minyak. Berus ada sana, kita faham tentang konsep. Nyatakan peralatan yang digunakan. Memahami. Apa yang digunakan adalah berus cat. B pula ialah nyatakan kaedah penyimpanan peralatan tersebut. Telah kita gunakan berus cat ni macam mana? Kaedah penyimpanan alatan yang telah kita gunakan.
Setelah dibersihkan dan disimpan dalam almari peralatan. Dan akhir sekali adalah C, huraikan 7 langkah kerja menyenggara peralatan seperti jawapan DA. Kita selenggara sini adalah alat tu kita guna, kita selenggara dulu baru kita simpan. Maksudnya kita bersihkan dalam keadaan asal baru kita simpan semula dalam bilik ataupun store peralatan. Okey, pertama ialah merendam dengan cecair tina. Okey. Ini cat minyak kah? Dia guna tina. Kalau cat air, dia akan guna air saja. Seterusnya membersihkan berus yang telah digunakan, mengelap berus, mengeringkan berus, menyusun berus pada rak berus, merekod pada buku stok dan menyimpan peralatan dalam almari peralatan. Okey, kamu layak untuk mendapatkan 10 skor untuk pada bahagian B untuk soalan memahami tadi. Baik, cikgu, ada persoalan di sini. Bagaimana agaknya calon-calon SPM ini boleh membandingkan beza ketiga-tiga soalan pada bahagian B? Oh, okey. Secara ringkasnya, memahami, dia faham masalah, dia akan jelaskan. Menganalisis, dia menyatakan apa permasalahan tersebut. Contoh, cat tercabut ataupun kertas dinding tercabut. Macam mana kita menyelesaikan masalah tersebut? Mengaplikasi pengalaman yang kita sudah ada, kemahiran kita yang kita buat dalam bengkel dan kita alihkan kepada tempat baharu. Macam itulah, kita faham, kita selesaikan masalah dan seterusnya kita aplikasikan masalah tersebut. Baik. Terima kasih cikgu untuk penjelasan tersebut. Itu dia tadi Cikgu Nazri menyentuh tentang bagaimana murid-murid ataupun calon-calon SPM boleh menjawab pada bahagian B bagi mata pelajaran hiasan dalaman ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Pastinya hari ini fokusnya kepada mata pelajaran hiasan dalaman. Baik, kita bersama dengan Cikgu Nazri. Pastinya cikgu boleh memberi rumusan berkenaan dengan kertas 1 hiasan dalaman ini pada bahagian A dan juga B. Silakan cikgu. Baik, terima kasih. Okey, cikgu ulang semula teknik menjawab soalan pada bahagian A. Menggunakan teknik familis jasa, kita faham kehendak soalan, kita menyatakan kehendak soalan, kita menganalisis secara logik akal, terutamanya soalan urutan langkah dan proses, menjawab dan memeriksa. Okey, ini contoh urutan. Jadual 3 menunjukkan penyertaan isi kandungan dalam rancangan perniagaan. Ini kita ulang semula bagaimana familis jasa ini kita aplikasikan mengikut urutan yang betul. Okay, berdasarkan jadual 3, lengkapkan isi kandungan rancangan perniagaan dengan urutan yang betul pada ruang jawapan. Okey. Pertama, kita akan ada pengenalan. Okey, seterusnya tujuan rancangan perniagaan. Kita sudah kenal, kita akan nyatakan apa tujuan rancangan perniagaan. Seterusnya latar belakang syarikat, maklumat pengurusan organisasi, pemasaran dan keuangan. Okey, ini adalah mengikut urutan yang betul untuk rancangan perniagaan. Dia tidak akan bertukarlah. Kalau dia akan bertukar macam ni, dia memang akan salah. Okey, seterusnya bahagian B pula, kipas, kenal pasti soalan, ingat proses kerja dan modul pentaksiran. Seterusnya periksa dan kesan masalah. Seterusnya analisis kehendak soalan, jenis soalan, selesaikan masalah atau mengaplikasi proses kerja di tempat baharu atau menyatakan proses lama kepada yang baharu tanpa mengubah proses asal. Itu memahamilah. Dan akhir sekali S, selesaikan jawapan. Jawapan soalan kebat dan jika perlu buat lakaran dekorasi mengikut kehendak soalan. Itulah KIPAS. Ini contoh soalan, kita ingat semula Raja 2 menunjukkan model reka bentuk ruang. Okay, berdasarkan Raja, menyatakan 2 alatan digunakan untuk menghasilkan model reka bentuk ruang tersebut. Ini ruang reka bentuk yang telah kamu buat dalam modul sebelum ni semasa berada di tingkatan 4. Okay, alatan pisau utility dan pembaris besi untuk kita memotong mounting board. Huraikan 5 langkah menghasilkan sebuah model ruang reka bentuk dalaman. Yang pertama, persediaan alat dan bahan model. Kita kena ada alatan. Menyediakan tapak model berdasarkan plan. Kita kena ada tapak untuk mendirikan model, menentukan skala model, mendirikan dinding model dan tingkap. Dinding model, tingkap dan pintu, dan akhir sekali melengkapkan model dengan perabot. Dan seterusnya yang C pula ialah cadangkan 2 aksesori hiasan yang sesuai ditambah pada ruang dalaman model tersebut.
Yang pertama adalah gubahan bunga dan hiasan dinding. Ini gubahan bunga deh. Hiasan dinding bahagian tepi tu. Jadi benda-benda macam ni kita kena kita ambil peduli untuk mengelakkan kecuaian kita akan menyebabkan kita sukar untuk mendapat skor bagi kedua-dua bahagian A dan bahagian B tadi, Rina. Baik, terima kasih Cikgu. Dan pastinya sebelum kita berakhir, mungkin ada kata-kata akhir dari Cikgu dan untuk memberi semangat kepada calon-calon SPM kita. Baiklah, untuk murid-murid Cikgu, murid cemerlang berada di luar sana, 29 hari bulan ni adalah merupakan tarikh terakhir kamu menjawab peperiksaan. Setelah sekian lama pembelajaran secara alamaya dan pembelajaran bersemuka, inilah masanya, inilah orang cakap hari dia kamu terus menjawab, jangan mengalah, cuba. Jangan tinggalkan kosong pada ruang-ruang jawapan, kerana apabila kosong, sukar kita untuk memberi skor. Ibaratnya kalau kita lapar, tiada nasi, hanya mampu bercakap, saya lapar, tidak disediakan nasi dan makan, kita tidak akan kenyang. Semoga berjaya, insyaAllah skor A milik anda. Baik, terima kasih Cikgu, dan pastinya calon-calon SPM yang bakal mengambil kertas hiasan dalaman ini mendapat semangat dan inspirasi daripada Cikgu, dan setiap panduan yang diberikan itu mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Terima kasih sekali lagi kepada Sama-sama. Cikgu Muhammad Nazri Ugun, Guru Cemerlang Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Takis Papar Sabah. Kita jumpa lagi. Saya Hazrina Kasim. Assalamualaikum. Didik TV KPM